Now, soalan kita, kalau pembebasan Zahid itu arahan daripada Perdana Menteri, kalau ada campur tangan daripada Perdana Menteri, kenapa Perdana Menteri tak campur tangan dalam pembebasan Muhyiddin Yassin? Itu kita pelik kan. Tapi tak apa, kita cerita juga malam ni. Dan apakah pembebasan 46 kes Musa Aman itu juga atas arahan Muhyiddin? Kalau tuan-tuan ingat pada tahun 2020, kalau tersalah saya, Musa Aman ada 46 kes pengumpulan wang haram dan juga salah guna kuasa, kalau tersalah saya. Nanti kita tengok. Di mana pada waktu itu, semua kes itu dibebaskan. Dibebaskan pada waktu itu. Jadi, adakah pembebasan itu berkaitan ataupun boleh dikaitkan dengan arahan daripada Muhyiddin Yassin? Sebab, AGC dia, Peguam Negara dia, orang yang sama. Kan Peguam Negara dia adalah orang yang sama yang sekarang ini membebaskan Zahid Hamidi. So, kalau dia kata dia Peguam Negara itu mudahnya menerima arahan, so adakah dia bercakap daripada pengalaman dia? Okay, kita akan cerita sebentar lagi. Dan juga Muhyiddin tak mengaku dia mengharamkan undi PAS. Dia kata tak ada, mana ada. Dia kata dia tak mengaku dia haramkan undi PAS pula, Pakatan Harapan. Dia kata dia tidak mengaku bahawa dia mengarahkan untuk mengharamkan undi Pakatan Harapan. Sudah kecut kah? Telur sudah kecut kah? Ya. Okey, sekejap saya saya kena susun ni dulu kan, kadang-kadang slow lah. Bukan internet slow. Apa nama? Line. Laptop saya bila dia dah panas, dia akan slow tau. Kan bila kita buka banyak sangat benda kan, dia akan jadi slow lah. Biasalah. Okay. Baik. Sebelum kita start cerita itu, kita lihat dulu kenyataan daripada Nick Abdoh. Okay. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, Nick Abdoh telah dilantik sebagai senator di negeri Kelantan. Dan bagi saya, secara strateginya, itu strategi yang baik daripada PAS. Dan strategi yang tak baik daripada Pakatan Harapan. Kerajaan Perpaduan. Baik, saya tak ketepikan PAS, itu cuma cerita media. Bekas ahli Parlimen Bacok, Muhammad Nick Abdoh yang kini dilantik ahli Dewan Negara bagi mewakili Kelantan menafikan dirinya ditepikan PAS sebelum ini. Sebaliknya, anak lelaki bekas Mudsyir Am, Nick Aziz itu berkata, dia sekadar berehat dari kegiatan politik buat sementara waktu sebelum itu. Bukan soal diketepikan, itu iaitu diketepikan PAS, cerita media. Saya memohon untuk berundur dari awal dan cerita saya ini bermula daripada saya menaikkan diri untuk bertanding di Parlimen Bacok kerana atas sebab-sebab yang telah saya jelaskan. Jadi dalam tempoh selepas saya tak bertanding itu, PAS ada minta saya bertanding balik. Tapi saya minta lagi ambil masa untuk saya uruskan beberapa perkara. Jadi tak timbul soal saya dipinggirkan kepimpinan parti. Itu hanya kenyataan yang dibuat oleh media. Baiklah. Macam inilah tuan-tuan. Dia bukan... Dia diketepikan lah, senang cerita. Dia diketepikan. Dia tak bertanding hari tu pun. Ini kenyataan politik lah tuan-tuan. Ini kenyataan politik. Kita pun tahu dia diketepikan. Malah kalau kita tengok PRN Kelantan hari tu pun, Nick Abdoh ditawarkan bertanding. Tetapi tawaran itu di luar daripada kawasan yang dia nak. Dan di dalam kenyataan PAS mengatakan, Nick Abdoh yang tak nak bertanding, bukan kami tak offer. Kemudian Nick Abdoh dalam kekecewaan dia itu, dia kata, yelah kamu offer benda tempat yang... Dia tak cakap exactly macam tu lah. Dia ada berkias lah perkataannya. Sehingga dia orang kata dibuat puasa politik. Dalam PRN hari tu dia tak berkempen pun. Kecuali sehingga akhir-akhir masa nak mengundi tu, baru dia kata dia sudah habis puasa politik. Kita tahu semua tu tuan-tuan. Ini kata-kata politik saja. Dan bila ditawarkan di jawatan senator, sekarang ini dah jadi senator di Dewan Negara. Ini bukan senator di peringkat Dewan Undangan Negeri. Ini di peringkat Dewan Negara. So dilantik menjadi senator. So bila dilantik menjadi senator ini, pelantikan tersebut sebenarnya adalah untuk memastikan bahawa dia masih kekal relevan. Okey, kenapa berlaku sedemikian? Sekejap, saya restart balik TikTok saya. Jadi panas. Okay guys, camping di alam kan. Sekejap, saya... Sorry tuan-tuan. Dia jadi panas. Phone saya jadi panas, dia hang.
Okey, kenapa berlaku sedemikian? Kenapa berlaku keadaan sedemikian? Okey, yang pertama kita kena faham, pertembungan di Kelantan baru-baru ini adalah pertembungan di antara Nik Amar dan juga keluarga Nik Aziz. Itu pertembungan politiknya. Okey, kita kena faham yang tu dulu. So, bila pertembungan itu berlaku, yang terkena tempias ini adalah keluarga Nik Aziz, iaitu anak-anaknya Nik Abdul, Nik Omar dan sebagainya. Kenapa berlaku pertembungan di antara keluarga Nik Amar dan juga keluarga Nik Aziz ni? Nak memastikan survival politik Nik Amar. Okay? Dan dia berjaya. Dia berjaya apa orang kata, buang Nik Omar daripada bertanding, pisahkan keluarga mereka, membuatkan, bukan dia yang buat lah, tapi politically, saya tak kata dia yang memecah belahkan keluarga itu, tetapi kenyataan Nik Amar sendiri sehingga dia kata apa orang kata, ada satu kenyataan dia, Nik Amar, kenyataan terhadap Nik Omar berkenaan dengan ada beberapa perkara dalam politik hingga Nik Omar disisihkan, dipinggirkan, dan juga akhirnya yang meminggirkan Nik Abdul sehingga tidak boleh bertanding, yang meminggirkan Nik Abdul sehingga tidak boleh bertanding dan sebagainya. Perkara ini yang merisaukan. So, bila kejadian baru-baru ini apa tuan-tuan? Pelantikan Nasruddin Daud sebagai Cek. Okey, sorry. Tiba-tiba terputus. Telah menimbulkan satu politik baru di dalam PAS. Okey, telah menimbulkan satu politik baru di dalam PAS dan meminggirkan Nik Amar. Okey, dan meminggirkan Nik Amar. Gerakan untuk nak orang kata mengenepikan Nik Amar ni sudah bermula. Okey, tuan-tuan kena ingat, sewaktu pilihan raya itu, majoriti calon di dalam yang bertanding di Kelantan hari itu adalah daripada CHAI ataupun daripada grup yang dipilih oleh Nik Amar. Malah grup yang dihantar oleh oleh Haji Hadi, antaranya nama Nik Abdul lah antara yang dihantar. Beberapa nama lain diletakkan di dalam itu, mereka dikesampingkan, mereka diketepikan. Ada lebih kurang 14 nama yang diketepikan daripada Haji Hadi punya senarai. Kerana bagi Kelantan mengatakan ini negeri kami. Kami boleh decide. Nik Amar kata, dia tak katanya itulah. Tapi Nik Amar decide dan dia sendiri decide. Majority, malah kalau saya boleh kata hampir kesemuanya adalah pilihan daripada Nik Amar sendiri. Dan pilihan daripada presiden diketepikan di Kelantan. Dan disebabkan oleh move itu, kalau tuan-tuan perasan, kenapa pada saat-saat akhir, tiba-tiba keluar kenyataan daripada PAS bahawa Ketua Menteri Besar Kelantan kita akan ambil daripada golongan profesional dan agamawan. Dalam poster PAS tu tuan-tuan, calon, muka Nik Amar besar-besar kat situ. Kan Nik Amar besar-besar kat situ, calon. Seolah-olah nak mengindikasikan Nik Amar ni bakal menteri besar. Tapi last minute move tersebut telah menyebabkan apa orang kata, Nik Amar terciduk. Dan disebabkan terciduk, sekarang ini grup yang bersama yang ialah dia macam ni tuan-tuan, walaupun Nik Amar memilih grup tersebut, Muhammad Amar, memang orang kata ni bukan Nik Amar, nama dia Muhammad Amar, doesn't matter lah, grup tersebut dipilih oleh Muhammad Amar, Nik Amar ni, tetapi akhirnya dia ikut siapa yang berkuasa. Sekarang ni Nasruddin Daud berkuasa, dipilih oleh presiden nak tunjuk bahawa kau boleh cakap apa saja sekalipun, tapi aku yang pilih siapa jadi Ketua Menteri Kelantan, Menteri Besar Kelantan. Dan dalam masa yang sama dia lantik siapa? Dia lantik Nik Abdul sebagai senator di Dewan Negara. Bukan di federal, di peringkat negeri. Di peringkat negeri, saya minta maaf. Dilantik dia Nik Abdul di peringkat Dewan Negeri. Senator Mawakili Kelantan setelah cadangan dibukakan oleh Menteri Besar mendapat sokongan timbalannya. Okey. Alright, betul. Sebagai peringkat negeri. Nik Abdul dilantik sebagai senator bagi mewakili negeri Kelantan. Selepas cadangan pelantikan dikemukakan Menteri Besar Kelantan Muhammad Nasruddin Daud dan mendapat sokongan dari timbalannya Dr. Muhammad Fadli Hassan. Speaker Dun Kelantan Muhammad Amar Abdullah kemudian membawa cadangan itu mendapat undian dari ahli Dewan Negeri dan majoriti menerima cadangan tersebut. Pemilihan Nik Abdul menggantikan Muhammad Afandi yang tamat tempoh di Dewan Negara pada 7 Julai lalu. Nik Abdul sebelum ini dilaporkan berminat untuk bertanding. Bagaimanapun namanya tidak senarai. Okay. So dia tersenarai. Dan Nik Amar diletakkan hanya sebagai
tinggal apa orang kata sebagai speaker dewan. Jadilah speaker kat dalam dewan tu. Okay, terima kasih yang bagi gift tadi. Thank you, K. Thank you. Okay, habis cerita kat situ tuan-tuan. Terbaru juga, menarik cerita Azmin. Azmin baru-baru ini kena saman pasal kenyataan dia tentang telur. Dia kata company yang supply telur, ingat tak masa mula awal-awal isu telur dulu, yang geng-geng pakai apa orang kata, pakai gambar telur tu, ingat tak? Kan dia kata dia buat kenyataan lah. So company tu saman Azmin. So Azmin sendiri dia kata apa? Kes telur, saya cuma persoal janji tender terbuka kerajaan. Bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa, Azmin Ali menafikan dan memfitnah syarikat pengimport telur JNE Advanced Tax Negara Berhad. Sebaliknya, kata Menteri PN tu, dia cuma mempersoalkan janji pentadbiran kerajaan supaya melaksanakan tender terbuka dalam perolehan kerajaan. Katanya ia sesuai dengan peranan sebagai Ketua Penerangan PN serta pembangkang dalam kerajaan dan parlimen. Defendant mempelitkan bahawa ucapan tersebut hanya setakat mempersoalkan dasar-dasar serta janji. Anggota Dewan Undangan Negeri Hulu Kelang itu berkata demikian dalam kenyataan pembelaan yang dilihat oleh Malaysia kini. JNE Advanced Tax mengheret Azmin ke mahkamah susulan ucapannya di Kuala Lumpur pada 11 Mac. Azmin antaranya mendakwa ahli perniagaan Dipak apa orang kata Jai Kishan memperolehi kontrak itu melalui cara rundingan terus. Kerajaan melulus import telur daripada India dari Januari ke Jun tahun ini susulan kekurangan telur ayam tempatan. Tuan-tuan, okey, dia kata tak ada berdasarkan plead dia punya bantahan. Dia kata tak ada, saya hanya dia guna defend justification. Justification dia adalah dia cuba mempersoalkan kenapa kerajaan tak buka tender terbuka. Now, kalau dia mempersoalkan kenapa kerajaan buka tender terbuka, saya ingat lagi kenyataan tersebut kenapa dia sebut nama Dipak? Kenapa dia sebut nama Dipak yang dikaitkan dengan company JNE tadi tu? Kenapa dia sebut nama Dipak tiba-tiba yang dikaitkan dengan JNE Advanced Tax tadi tu? Dia kata saya mempersoalkan kenapa tak buka tender terbuka, kenapa direct nego. Okey, itu tak ada masalah. Dia nak persoalkan tak ada masalah. Tetapi perkara itu tak disebut. Yang disebut oleh dia adalah, nah inilah dia direct nego dan diberikan kepada Dipak. Dan company itu ada kaitan dengan Dipak, dia kata. Siapa Dipak? Siapa yang ikut politik lama tahulah Dipak ni dengan Rosmah dulu dan sebagainya kan. So itu statement dia. Dan company itu kata tak ada mengena kami dengan Dipak. Kamu dah sebut, kami saman. Dia adakah kenapa tak tender terbuka ni berkaitan dengan direct nego dan sebagainya? Itu kita boleh bahaskan tempat lain. Kan kita boleh bahaskan. Mudahnya macam keadaan itu terdesak, kita perlukan telur dalam keadaan segera. Kalau tender terbuka nak tunggu lagi nak banyak cerita. So kita perlu selesaikan dalam keadaan segera, itu tak ada isu. Tetapi bukan isu itu yang dipersoalkan. Bukan itu yang diperdebatkan. Bukan itu yang disoalkan oleh Azmin secara asasnya. Secara asasnya, dia mempersoalkan penglibatan someone bernama Dipak di dalam kes, di dalam company yang JNE Advance ni. Jadi company itu kata kalau tak puas hati kita saman. Benda yang sama disebut oleh Wee Ka Siong di dalam parlimen. Minta ulang kat luar. Dia tak nak ulang. Tak tahu lah dia ulang ke tidak. Kemudian dia kata, dia cuma bertanya, dia kata. Tapi dah dijelaskan. Tak ada kena-mengena. So, Azmin kena menjawab lah. Tuan-tuan, dia macam ni lah tuan-tuan. Dia fitnah dulu. Dia fitnah dahulu. Dia ucap dahulu. Lepas tu dia nafi. Ini permainan mereka sekian lama. Terima kasih Rumaizah Nordin. Inilah perkara yang dilakukan oleh Perikatan Nasional. Perikatan Nasional, virus ni. Tuan-tuan, kenapa fitnah tu satu benda yang sangat jelek dan sangat besar dosa dia di dalam Islam? Kenapa fitnah ni satu benda yang dosa dia besar dalam Islam? Kerana fitnah itu boleh menghancurkan negara. Tapi bagi orang sebegini, dia anggap, okeylah, orang PAS lah. Bukan kata Azmin, tapi orang-orang PAS lah. Yang ekstrim. Bukan semua orang PAS macam tu. Yang ekstrim. Dia kata kalau kau orang liberal ni, dia kata panggil kita liberal lah. Kafe ni, ada yang panggil kita kafe. Darah kau orang halal. Kalau setakat darah halal, fitnah tak ada masalah. Fitnah tu boleh, darurat. Thank you Muhammad Harizan. Kan? Dia kata, halal dia kata. Oh, halal. Halal. Semudah itu nak menghalal dan mengharamkan satu benda. Haram satu benda. Kamu ni haram diundi. Haram dia kata.
So dia fitnah dulu. Fitnah. Dah habis fitnah tu, kemudian dia kata, tak adalah. Tak adalah. Kami tak buat. Tak adalah. So, Muhyiddin tak mengaku, tuan-tuan. Dia keluarkan fatwa haram undi calon PH. Muhyiddin Nafi keluarkan fatwa haram undi calon PH. Kenapa tiba-tiba dia tak mengaku? Sebab dia kena siasat polis. Sekarang ni polis tengah menyiasat dia ni. Dalam kes ini. Polis tengah menyiasat beliau dalam kes ini berkenaan dengan fatwa yang kata haram tu. Muhyiddin Nafi keluarkan fatwa haram undi PH, undi calon PH. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan pernah mengeluarkan fatwa haram memberi undi kepada calon PH dalam pilihan raya Pulai. Beliau berkata ada pihak yang memetik ucapannya dalam ceramah pada 2 September lalu di keluar konteks. Ucapan saya panjang, saya menyentuh pelbagai isu oleh masyarakat, terutama sekali bebanan kos sara hidup yang gagal. Kerana itu saya menyeru pengundi-pengundi supaya jangan memberi undi kepada calon PH. Suhaizan Kayat katanya. Jelas Muhyiddin dia tidak mengeluarkan fatwa hukum syarak bahawa mengundi calon PH haram mengundi calon PH. Saya hanya secara berkias menyebut saya bagi hukum haram dengan tiada niat bahawa ia adalah fatwa hukum syarak kerana saya tahu apa yang saya buat itu bukanlah fatwa hukum syarak. Tuan-tuan, ini kenyataan beliau. Mana kenyataan beliau tadi? Ini kenyataan beliau. Baik, kita dengar. Kita dengar sendiri. Suhaizan Kayat. Jangan bagi satu undi pun kepada pihak Suhaizan Kayat. Bekas speaker. Jangan bagi satu undi. Saya bagi hukum haram. Bekas speaker. Jangan bagi satu undi. Saya bagi hukum haram. Saya bagi hukum haram. Undi. Saya bagi hukum haram. Undi. Saya bagi hukum haram. Undi. Saya bagi hukum haram. Saya bagi hukum haram. Saya bagi hukum haram. Okey, dia kata itu kiasan. Dia kata itu kiasan. Itu cuma kiasan. Saya bagi hukum haram. Tiada niat. Ia adalah hukum fatwa hukum syarak. Kerana saya tahu apa yang saya sebut itu bukanlah fatwa hukum syarak. Setelah saya menyebut ada esok ni yang mencabar saya ikut fatwa mana. Tuan-tuan, bila kamu dah mengatakan satu perkara itu halal dan haram ini tak semestinya mengikut fatwa. Dia ada ulama boleh mengharam. Kita individu pun boleh halal dan haram ke satu benda. Tiba-tiba kamu bercakap di halayak ramai, kamu menyuruh mereka mengatakan jangan undi, haram. Kamu mengeluarkan fatwa kamu. Ya, kamu tak layak keluar fatwa. Tak layak keluar fatwa tidak bermakna kalau orang tu tak ikut kerana faham. Kalau orang tu jahil dan dia mengikut fatwa kamu dan kerana fatwa kamu itu dia mengundi, tidak mengundi kerana berfikir itu adalah haram, maka itu adalah hukum syirik. Itu sendiri adalah syirik, tuan-tuan. Ikut fatwa mana? Tak perlu. Itu fatwa kamu. Fatwa ini adalah sesiapa saja boleh mengeluarkan pandangan dan fatwa dia. Dan kalau orang yakin dengan fatwa tersebut, itu dah jadi satu hukum. Dan yang kamu mengeluarkan hukum itu atas dasar kesedaran kamu. Haram. Kenapa tak guna perkataan lain selain daripada hukum haram tu untuk indikasi apa? Adakah kerana kamu tahu di hadapan kamu tu ramai orang PAS yang kalau bercakap soal agama, dia akan percaya betul lah haram kan ikut. Takkanlah anak bekas ulama ni. Ini anak ulama, Muhyiddin Yassin bukan calang-calang tuan-tuan. Tak tahu hukum. Kata mungkinlah. Mungkin ada orang pandangan demikian. Takkanlah dia tak tahu hukum. Haram tu. Lepas tu dia balik kampung. Dia balik rumah dia. Dan dia balik rumah dia kata, tak boleh. Kenapa? Haram. Siapa kata haram? Tu. Muhyiddin Yassin kata haram. Kan dia bekas Perdana Menteri kita. Takkan dah tak ada orang menasihati dia. Dia kata haram tu. Tak, tuan-tuan. Memanglah dia tak ada niat itu. Niat itu bukan ada pada dia. Tapi orang yang mendengar itu tak nampak. Dia tak tengok niat dia. Lain dia kata, kalau dia kata, saya hukumkan haram. Tapi ini bukan haram hukum daripada segi undang agama. Haram etikanya, haram etik kata, jangan kita undi kita sendiri ni, jangan undi. Bukan hukum agama. Cakap macam tu lah. Ini haram etik kata, haram, jangan kita undi dia, haram. Whatever lah. Takkan aku nak ajar pula. Kan? Itu pun kena jelaskan.
Kalau tidak, dia akan jadi benda yang mengelirukan umat Islam. Tak kalau umat Islam sebodoh itu nak kau tak tahu. Walau orang ni bodoh tuan-tuan. Bodohnya dia, bila orang kata orang UMNO tu kafir, dia percaya. Dia percaya UMNO tu orang kata kafir. Bila orang kata masuk undi PH, undi UMNO, masuk neraka, ada orang percaya. Itulah bodohnya umat Islam. Bukan semua lah. Bukan semua orang faham pun. Ada sebilangan tu yang akan bodoh. Yang akan faham dan ambil secara membuta tuli. Takkanlah Muhyiddin Yassin tak tahu hukum. Takkanlah tak ada orang menasihati dia. Itu perkataan dia selalu. Takkanlah. Benda itu tidak berlaku. Takkanlah itu dan ini. Jadi, persoalan ini yang kadang-kadang yang menjadi perkara besar lah untuk kita nak kena bincangkan, terutama dalam konotasi agama, kita kata. Adakah semudah itu kita nak memfatwakan seseorang dengan satu hukum? So, Dato' Yusof Al-Qaradawi tulis di dalam apa orang kata, dalam fatwa mu'asirat fatwa semasa, dan juga di dalam halal haram fi Islam. Halal wa haram fi Islam. Halal dan haram dalam Islam. Ada satu buku kitab beliau. Dan muka surat pertama dia kata, menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal itu dua-duanya adalah syirik. Contohnya air ini. Contohnya air arak. Air arak tu haram, kita pun tahu haram. Tiba-tiba dia kata, minumlah. Arak ni mana boleh? Tak apa, halal. Aku halalkan. Syirik. Hukum dia halal ni, minum je tak apa. Sama juga. Terbalik, benda ni halal. Air ni halal. Air ni air teh. Air teh kan. Tiba-tiba aku mengharamkan minum teh ini. Aku mengharamkan minum teh ini. Itu juga adalah syirik. Itu contoh. Itu juga adalah syirik. Banyaklah kalau kita nak kupas tentang ayat Quran dan hadis tentang perkara ini panjang. Itu biar kita bagi ustaz-ustaz di dalam PAS cerita. Apakah hukum mengharamkan benda yang halal? Cuba walaun pergi tanya ustaz-ustaz sementara pergi kuliah tu nanti kan. Ustaz, kalau benda tu halal, apakah hukumnya kita mengharamkan dia? Dalam keadaan tak ada paksa, tak ada darurat. Kita saja nak menghukumkan haram. Apa hukum dia ustaz? Kalau ustaz tu kata boleh, ustaz tu kena belajar lagi lah. Kan? Ustaz tu kena belajar lagi. Dan dalam masa yang sama, menghalalkan yang haram, mengharam yang halal ni tuan-tuan. Ni cerita lagi. Razman kalah saman terhadap rayuan terhadap Lim Guan Eng. Okay. Razman daripada Perak kalah sekali terhadap Lim Guan Eng. Exco Perak diperintah bayar Guan Eng 250,000 atas dakwaan larangan bertudung. Ini berita Mac 2022. Dia buat rayuan. So dalam rayuan tersebut tuan-tuan, pada hari ini dikeluarkan rayuan Razman berhubung ganti rugi bayaran 250,000 kepada Lim Guan Eng ditolak. Mahkamah rayuan hari ini mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang memerintahkan Pesuruhjaya PAS Razman Zakaria membayar ganti rugi 250,000 kepada Lim Guan Eng berhubung hantaran Facebook yang dianggap memfitnah bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Panel 3 hakim terdiri daripada S. Nathan Balan, Datuk Muhammad Nazral Muhammad Ghazali dan Datuk Dr. Chu Kan Sing menolak rayuan Razman setelah memutuskan keputusan Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Arman Jik Sing kini Mahkamah Tinggi telah dibuat dengan betul bahawa penerbitan Facebook itu adalah berunsur fitnah. Mahkamah Rayuan juga memerintahkan Razman membayar kos kira-kira RM20,000. On top of RM250,000 tu dia kena bayar RM20,000. Hakim Nathan Balan yang menyampaikan keputusan sebulat suara mahkamah berkata catatan Facebook itu yang dibaca secara pantas atau pandangan sekali imbas oleh pembaca telah memfitnah Lim dengan mencadangkan, menuduh dan menyatakan bahawa Lim anti tudung yang dalam konteks Malaysia berunsur fitnah terhadap Lim. Kami bersetuju dengan Pesuruhjaya Kehakiman bahawa perkataan dalam caption doa moga ini tidak betul dan kalau ianya benar dalam hal itu tidak bertindak sebagai penawar dan tidak menghapuskan sengatan itu yang mencadangkan atau secara jelas, secara tersirat plantif iaitu Lim adalah seorang yang menggalakkan aktiviti diskriminasi dan mengabaikan sensitiviti umat Islam khususnya di Pulau Pinang. Beliau juga berkata terdapat 61 komen pembaca di hantaran Facebook itu, malah ada juga yang memberi amaran kepada Razman
bahawa beliau berisiko dikenakan saman fitnah. Ada yang setuju tuan-tuan, ada yang sokong. Korang tanggunglah dosa fitnah tersebut. Hakim Nada Balan berkata, mahkamah juga mendapati tiada merit berhubung hujahan Peguam Nur Azli Nordin yang mewakili Razman bahawa penerbitan hantaran itu tidak dibuktikan kerana tiada bukti bebas bahawa mana-mana pihak yang ketiga mempunyai akses kepada akaun Facebook itu. Beliau berkata setelah mempertimbangkan perkara itu dengan teliti dan mengambil kira penghujahan bertulis yang komprehensif serta penjelasan lisan, mahkamah mendapati tiada kesilapan yang boleh dirayu untuk mewajarkan sebarang campur tangan perayu dalam kes ini. Lim menyaman Razman berhubung satu hantaran Facebook yang mendakwa Lim menyokong penuh larangan pengambilan pekerja hotel memakai tudung dengan ia turut disokong oleh Kerajaan Pulau Pinang. Dalam kenyataan tuntutannya, Lim berkata perkataan digunakan dalam hantaran Razman adalah daripada sumber yang tidak sahih dan bertujuan mencemarkan nama dan reputasinya serta menggambarkan seolah-olah beliau seorang pemimpin yang tidak menghormati Islam dan budaya Melayu. Pada 14 Mac, Mahkamah Tinggi membenarkan tuntutan Lim dan memerintahkan Razman membayar RM150,000 sebagai ganti rugi am dan RM100,000 sebagai ganti rugi teruk. So maksudnya RM250,000 campur RM20,000, RM270,000 fitnah. Okey. Tuan-tuan. Fitnah ni dah jadi mampas Fitnah, maki hamun, kutuk fizikal orang, dah jadi permainan mereka. Dia ingat dengan buat macam tu kita koyak lah. Dengan fitnah itu kita koyak lah. #VPN tuan-tuan. Inilah virus yang kita namakan sebagai VPN. Virus Perikatan Nasional. Mereka tak ada hujah lawan kerajaan sekarang ni. Dia tak ada hujah daripada segi fakta. Tak ada hujah daripada segi kerajaan ini korup ataupun songlap ataupun menyalahguna kuasa atau tak bagus dan sebagainya. Kerajaan ini berusaha dah 100% dah cuba. Terbaik mereka lakukan. Sebaik mungkin setakat mereka boleh lakukan. Dia tak boleh nak guna hujah tersebut. Sebaliknya dia guna hujah apa? Dia guna fitnah. Ini yang kita namakan sebagai virus Perikatan Nasional. VPN, tuan-tuan. #VPN, come on. Boleh, #VPN. Tulis. #VPN. Saya nak #VPN ni. Sentiasa bermain. #virus Perikatan Nasional VPN. Kalau tuan-tuan masuk dalam live geng-geng diorang ni, tolong tulis itu VPN. Floodkan dengan VPN. Kita nak VPN ni tuan-tuan terus lekat bahawa mereka itulah virus. Seperti mana titah Sultan Johor yang bakal menjadi Yang di-Pertuan Agong negara insya-Allah tahun harapan, mereka lah virus yang merosakkan. Walaupun Agong tak sebutlah, PAS kan. Tapi kita tahulah bahawa virus itu, bukan Agong, Sultan Johor tak sebutlah PAS. Tapi siapakah virus yang memecah belahkan umat Islam? Tuan-tuan, pecah belah umat Islam dan orang Melayu ni bukan sebab banyak parti politik. Parti politik banyak tu biasa keadilan dengan amanah. Banyak je orang Melayu. DAP pun ada orang Melayu. UMNO sekarang ni berbeza parti dengan kita. Tetapi kita boleh faham yang mana kita berbeza. Kita boleh faham yang mana kita sama. VPN tuan-tuan. Tapi mereka ini dia gunakan fitnah. Dia gunakan hukum halal haram. Dia gunakan kafir mengkafir. Untuk apa tuan-tuan? Supaya orang Islam dan orang Islam, orang Melayu dan orang Melayu saling membenci. Tuan-tuan, nak sokong kerana rasa PAS itu lebih baik memerintah daripada PH, kita tak ada isu. Kamu nak menyangka di Kelantan itu PAS kalau memerintah maka akan maju Kelantan walaupun hanyalah 1.5% GDP datang dari Kelantan pun tak ada masalah. Itu tak ada isu. Tapi kalau kamu mengundi PAS kerana kamu rasa mengundi Pakatan Harapan itu haram, bermakna kamu telah mengharamkan, mensyirikkan diri kamu kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum itu adalah syirik. Kalau kamu mengundi PAS kerana yakin dia lebih baik daripada PH, itu tak ada isu. Tetapi kalau kamu mengundi PAS kerana kamu rasa itu wajib dan mengundi PH itu adalah haram, mengundi UMNO itu adalah haram, sebenarnya kamu telah meletakkan hukum syirik ke atas diri kamu sendiri. Tak percaya kata saya? Tanya ulama. Jangan percaya kata saya, tapi tanya ulama. Apakah hukum mengharamkan ke atas diri kita benda yang halal? Pergi tanya. Apakah hukum menghalalkan benda yang haram di atas diri kita dan mengharamkan benda yang halal ke atas diri kita? Apa hukum dua ni? Tuan-tuan pergi tanya. #VPN. So dia guna hujah ini. Kalau nak berhujah tuan-tuan dengan saya, sebab tu dulu saya pernah dalam TikTok naik. Naik. PAS semenyih naik.
Saya naik, tak berani dia berhujah dengan saya. Sebab dia tahu, fakta dia akan ke laut. Fakta VPN ni, virus Perikatan Nasional ni akan ke laut. Fakta yang kita bawa, dia takkan boleh nak nafikan. Dia nak banding dengan apa? Negeri mana yang dibandingkan? Negeri Pakatan Harapan, dia nak bandingkan negeri PAS. Negeri mana yang dia boleh bandingkan? Kedah nak banding dengan Pulau Pinang. Kelantan nak banding dengan Selangor. Terengganu nak banding dengan Negeri Sembilan. Tuan-tuan nak bandingkan apa? Negeri mana PAS yang boleh bangga, yang PAS boleh banggakan, yang dia perintah selama puluhan tahun, yang dia boleh banggakan? Negeri mana? Saya tanya, tuan-tuan. Tapi disebabkan mereka tak boleh dibandingkan, dia tak boleh bawa hujah. Dia tak boleh bawa hujah daripada konsep kita lebih baik daripada segi pemerintahan kerana ini, kerana itu, kerana ini, kerana kita bagi. Dia tak boleh bawa hujah tu. So apa dia buat? Dia fitnah. Bila kerajaan negeri Selangor bagi insurans percuma, tuan-tuan, 6 juta penduduk daripada 30 hari kepada umur 60 tahun ke 80 tahun dapat insurans percuma. Dia mainkan isu apa? Breach of trust. Breach, apa orang kata? PDPA, Personal Data Protection Act. Data telah di-breach dan sebagainya. Dia main isu itu. Dia main isu itu. Sehingga rakyat takut. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang Selangor, atas 18 tahun, asal saja IC Selangor, walaupun tak tinggal di Selangor, download WavePay, WAVPAY, WavePay, download. WavePay, dekat situ register. Tuan-tuan boleh dapat insurans percuma. Setakat ini daripada 6 juta, 100 ribu je download. Baru 100 ribu yang guna data tu. Tuan-tuan, insurans percuma mana negeri bagi? Insurans tu percuma. Pun kamu tak nak. Allah. Kalau tak nak, tak apalah. Biar kami di Sarawak ni nak, tuan-tuan. Kami nak insurans tu. Kalau kamu tak nak, tak apa. Data Protection Act is, kamu guna main TikTok, main Facebook, kamu ingat data kamu selamat ke? Beli Shopee, data tu selamat ke? Kan? Kalau kita nak cerita lah, panjang lah kalau kita nak bahas bab tu. Tak dia nak bandingkan dengan apa? Negeri PAS, dia nak lawan siapa, tuan-tuan? Negeri mana negeri PAS yang maju? Saya nak tanya ni. Negeri PAS mana yang maju? Iran. #VPN. So, dia tak boleh nak berlawan hujah dengan kita. So, apa yang dia buat? Dia fitnah. Itu kaedah dia. Dia fitnah. Dia guna pelbagai cara. Dia guna pelbagai persepsi untuk nak burukkan kita. So, bila Zahid Hamidi dibebaskan semalam, dia kata, inilah campur tangan Perdana Menteri, dia kata. Again, dia guna fitnah ni. Campur tangan Perdana Menteri. Bagaimana Zahid boleh dibebaskan? Campur tangan Perdana Menteri. Saya kata, 3 orang orang atuk dah kemukakan. Muda, Syed Saddiq, Latifah Koya, Ambiga. Saya kata seorang lagi, Maria Chin. Betul, tiba-tiba Maria Chin keluar. Kenyataan lepas saya habis live tu. Tuan-tuan, kalau itu campur tangan daripada Perdana Menteri, saya nak tanya, adakah pembebasan Musa Aman itu campur tangan daripada Perdana Menteri pada waktu itu? Sebab AGC, Peguam Negara yang sama pada Musa Aman, yang ada pada zaman Zahid dibebaskan. So, kalau Muhyiddin kata itu campur tangan, adakah dia bercakap melalui pengalaman dia? Musa Aman dibebaskan daripada 46 pertuduhan rasuah pengumpulan wang haram. Bekas Perdana Menteri Musa Aman, bekas Ketua Menteri Sabah Musa Aman dibebaskan daripada 46 pertuduhan rasuah dan pengumpulan wang haram berkaitan konsesi balak. Dibebaskan. 46 kes. So, kalau dia kata itu campur tangan Perdana Menteri, maka adakah Muhyiddin bercakap melalui pengalaman? Adakah Muhyiddin bercakap yang dia pernah bagi arahan bebaskan Musa Aman dahulu? Kedua, kalau itu campur tangan Perdana Menteri, kenapa Perdana Menteri tak campur tangan sewaktu membebaskan dia? So, kalau orang PN bangkitkan isu pembebasan, tanya dia soalan ni. 2 soalan ini. So, maksudnya kamu setujulah Musa Aman dulu dibebaskan atas campur tangan Muhyiddin Yassin. Dan kalau campur tangan Anwar ada campur tangan, kenapa Anwar tak campur tangan supaya Muhyiddin Yassin tidak dibebaskan? Teruskan kes tersebut. Kenapa? Ni, saya semalam saya bawa live tu secara penuh, tuan-tuan. Saya bawa secara penuh, saya bawa secara daripada sudut undang-undang dia. Saya cakap lepas dan bebas, bla bla bla, saya bawa, saya rumuskan. Saya bawa cerita tersebut. Saya kisahkan. Saya kabarkan. Saya bagi tahu. All that saya buat.
Untuk tujuan apa? Supaya tuan-tuan boleh ambil video-video tersebut, jadikan satu video. Okay? Ada orang kata, tapi dia dah prima facie tu. Nak tahu prima facie, tanya Syed Saddiq. Syed Saddiq kata, prima facie baru, belum bersalah lagi. Syed Saddiq sendiri cakap, sebab sekarang Syed Saddiq pun prima facie. Betul lah tu. Maka pendakwa raya boleh menghentikan proceeding di peringkat mana-mana, sama ada prosecutor stage atau defense stage, selagi mana hukum tidak dijatuhkan. Once hukum telah dijatuhkan, yang tu tak ada kuasa dah. Yang tu prosecutor tak ada kuasa, AGC tak ada kuasa. So baik hentikan sebelum hukum dijatuhkan. Kerana apa, Sebab dia akan mengarah kepada tidak bersalah. Kalaulah campur tangan, Peguam negara nampak, ini kalau ikutkan tak bersalah ni. Terus je lah, nanti tak bersalah lah. Kenapa pun? Kak, tuan-tuan, bukti-bukti tersebut akan mengarah Zahid tidak bersalah. Kalau nampak tidak bersalah, baik teruskan. Tidak bersalah. Betul tak? Tapi kenapa dihentikan? Sebab dia kata ada bukti-bukti baru. Ada dakwaan-dakwaan baru. Representasi bahawa ada campur tangan Mahathir dalam mengugut untuk nak membubarkan UMNO itu real. Tuan-tuan, ni saya nak cerita pengundi-pengundi di Pulai, pengundi-pengundi di Simpang Jeram. Terutama orang UMNO. Ambil bahagian ni. Orang UMNO. Ni ambil bahagian ni jadikan TikTok. Saya nak bagi tahu kepada pengundi-pengundi UMNO yang menyokong UMNO, yang akan mengundi, yang tengah berfikir ni, nak undi ke tidak amanah ni. Nak undi ke tidak amanah, nak undi ke tidak amanah ni. Korang ingat satu perkara je. Bersatu dan PAS telah berusaha sekian lama untuk nak menjatuhkan dan menguburkan UMNO. Kalau kamu bagi undi kepada Perikatan Nasional, kamu tak turun mengundi satu hal. Kamu turun mengundi, kamu bagi undi kepada Perikatan Nasional, sebenarnya kamu telah mengikis satu kubur untuk UMNO dikuburkan oleh Bersatu. Dan kamu telah membenarkan UMNO, parti kesayangan kamu itu, dikuburkan oleh Perikatan Nasional. Kalau itu yang kamu nak, silakan. Kalau kamu percaya, kalau kita undi PN nanti kita, Melayu akan... Kalau kamu percaya, percayalah. Kalau kamu percaya, percayalah. Tapi saya kata, bayangkan, sewaktu 2018, Zahid dipanggil, Mahathir suruh bubarkan UMNO. Kenapa? Objektif Mahathir, objektif Bersatu, sejak daripada 2016, 2015, sewaktu konflik di antara Mahathir, Muhyiddin dan juga UMNO, objektif mereka adalah untuk menggantikan UMNO. Bersatu wujud untuk menggantikan UMNO. Sebab itu, warna dia pun sama, logo pun lebih kurang. Memang objektif Bersatu untuk menggantikan UMNO dan menghapuskan UMNO. Itu objektif dia. Tapi kalau kamu nak sokong Perikatan Nasional, walaupun kamu pengundi UMNO, kamu penyokong UMNO, kamu nak sokong Perikatan Nasional, berkubur UMNO ini, ketahuilah, darah itu di tangan kamu pada PRK, Pulai dan juga Simpang Jeram ini. Syaitan ni, tuan-tuan, bukan dalam bentuk jin je. Syaitan ni juga dalam bentuk manusia, dan syaitan ini di Malaysia dikenali sebagai #VPN, virus Perikatan Nasional. Sekian daripada saya. Ingat, tuan-tuan, Sabtu ini keluar mengundi undi calon Pakatan Harapan di Simpang Jeram dan juga di Pulai. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.